Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Institut Amiruddin Baqi Kementerian Pendidikan Malaysia kerana memberikan peluang untuk saya berkongsi dan membentang program peningkatan pencapaian mata pelajaran teras SPM melalui projek Menggapai Kecemerlangan Anak Bangsa SMK Bumbum yang diringkaskan sebagai MEKAB. ME merujuk kepada menggapai, K kecemerlangan, E anak di bangsa. Menggapai kecemerlangan anak bangsa. Dalam pembentangan ini saya menggunakan rujukan-rujukan bahan. Yang pertama menggunakan laptop dengan bahan yang ada. Yang kedua, saya mencetak PowerPoint presentation untuk bahan berkenaan, dan seterusnya yang ketiga adalah penulisan program ini mengikut tempo kajian atau program ini berjalan sehingga membuat rumusan, Dan yang keempat, saya menggunakan analisa keputusan SPM 2019 sebagai rujukan. Tuan-tuan dan puan-puan, saya mulakan pembentangan ini dengan ingin berkongsi tentang profil sekolah SMK Bumbum Sempurna ini. SMK Bumbum Sempurna merupakan satu-satunya sekolah menengah yang berada di Pulau Bumbum dengan keluasan 70 ekar, dan sekolah ini telah mula dibuka pada 2 Februari 1981. Sekolah ini boleh dihubungi melalui dua cara, yaitu yang pertama menggunakan kenderaan darat daripada Pekan, seterusnya ke pulau ini menggunakan bot atau perahu, dan di pulau itu juga menggunakan kenderaan darat atau van-van yang berada di pulau itu. Jarak daripada Pekan adalah sejauh 13 km, dan jarak daripada Pejabat Pendidikan Daerah Sempurna adalah sejauh 20 km. Sekolah ini merupakan sekolah luar bandar yang menawarkan penempatan pelajar-pelajar tingkatan 1 sehingga tingkatan 6, dan juga membuka program pendidikan khas integrasi. Pada tahun 2018, sekolah ini mempunyai 1.876 murid dengan guru seramai 134 orang dan 14 orang kaki tangan sokongan. Dan pada tahun ini, ketika ini, seramai 1.804 pelajar dengan 128 guru dan seramai 15 orang anggota kumpulan pelaksana ataupun kaki tangan sokongan. Pada ketika ini, sekolah ini merupakan sekolah yang berprestasi rendah dalam pencapaian peperiksaan SPM, di mana band yang dicatatkan adalah band 6. Dan berdasarkan analisa SPM pada tahun 2018, inilah status quo yang ingin dikongsikan dalam program ini, dan kita merujuk kepada 3 subjek mata pelajaran teras dengan pencapaian yang lebih rendah berbanding pencapaian grade sekolah. Mata pelajaran tersebut adalah bahasa Inggeris, matematik, dan juga sains. Tuan-tuan dan puan, apakah isu kepada sekolah ini yang dijadikan fokus dalam program? Sudah tentulah seperti yang saya sebutkan tadi, saya merujuk kepada 3 mata pelajaran dengan pencapaian yang lebih rendah daripada grade purata sekolah, yaitu yang pertama mata pelajaran bahasa Inggeris dengan grade purata 8,34. Seterusnya matematik dengan grade purata mata pelajaran hanyalah 7,70, dan sains
dengan grade purata 6,95 dalam SPM 2018. Pencapaian yang rendah ini telah menyumbang kepada pencapaian grade purata sekolah yang agak rendah, yaitu hanyalah 6,62. Keadaan ini amat membimbangkan pihak pengurusan sekolah karena subjek teras ini diambil oleh semua pelajar yang menduduki SPM sama ada 2018 dan tahun-tahun yang mendatang, yaitu 2019 pada tahun lepas. Dan pencapaian yang kurang memuaskan ini sudah tentulah perlu dibaiki bagi membantu meningkatkan prestasi sekolah dan mencapai KPI yang ditetapkan oleh pihak pengurusan sekolah. Dengan isu yang telah dikongsikan tadi dan bagaimana kita boleh mencapai KPI itu, maka sudah tentulah ada pelaksanaan yang dilakukan oleh pihak sekolah. Dan dalam pembentangan ini saya kongsikan pelaksanaan ini dalam one page SMK Bumbung, di mana dalam one page SMK Bumbung ini di bahagian tengah di bulatan ini kita letakkan program itu, yaitu program menggapai kecemerlangan anak bangsa dengan matlamat utamanya atau sasarannya ialah untuk meningkatkan grade purata sekolah melalui peningkatan 3 mata pelajaran teras yang saya telah sebutkan, yaitu bahasa Inggris, matematik, dan sains. Di hadapan saya ini di dalam laptop, di sebelah kanan daripada bulatan ini diletakkan 3 mata pelajaran yang tersebut tadi, yaitu bahasa Inggris, matematik, dan sains. Sementara di sebelah atas, bagian atas, diletakkan calon-calon peperiksaan SPM 2019 dengan data-data yang telah dikutip daripada mereka, yaitu data berkaitan adalah data peperiksaan percobaan tahun 2018 dan juga data peperiksaan percobaan 2019 untuk tujuan perbandingan, serta data peperiksaan pertengahan tahun 2019 juga untuk rujukan dan juga perbandingan. Sementara itu di sebelah kiri dalam saya menghadap laptop ini diletakkan pemantauan program, dan di bagian bawah adalah penglibatan dalam program ini secara menyeluruh dari kalangan pengetua, penolong kanan, guru kanan mata pelajaran atau peneliti, dan semua guru yang mengajar dalam peringkat tingkatan 5 dan SPM tersebut. Dan di dalam one page ini juga kita telah masukkan unsur-unsur perancangan di bagian atas. Kemudian di sebelah kirinya kita letakkan analisis SWOT, turun ke bawah bagaimana mengkoordinasi di bawah organizing, dan seterusnya di bagian bawah leading, yaitu keterlibatan warga pendidik dan kepemimpinan sekolah, dan di bagian penjurunya sebelah kiri saya bagaimana coaching dan mentoring dilaksanakan, dan naik ke atas bagaimana program ini dikawal di bawah controlling, dan akhirnya kita menuju ke arah pencapaian KPI ataupun matlamat kepada program ini dalam SPM 2019. Tuan-tuan dan puan, saya mulakan dengan bagaimana perancangan dilakukan dalam program MEKAB ini. Yang pertama ialah kita memberikan fokus kepada bidang akademik, khasnya di dalam peperiksaan SPM 2019 dan seterusnya sehinggalah 2021. Dan sehubungan dengan itu, satu perancangan strategik telah dibina semula
dalam semua aspek pengurusan sekolah, yaitu 9 bidang pengurusan. Dan dalam program kali ini kita memberikan penumpuan kepada akademik dengan 3 mata pelajaran teras yang telah dimasukkan dalam perancangan awal ini. Dan di dalam perancangan ini kita telah membuat analisis SWOT, yaitu kekuatan, kelemahan, peluang, dan juga ancaman atau cabaran bagi menggerakkan seluruh anggota atau jentera di sekolah dalam mencapai matlamat sekolah untuk meningkatkan prestasi akademik khasnya dalam SPM. Seterusnya, rancangan yang telah dilaksanakan adalah program atau proyek meningkatkan pencapaian 3 mata pelajaran teras yang menjadi fokus dalam SPM 2019, yaitu saya sebutkan semula bahasa Inggris, matematik, dan sains. Dan dalam perancangan ini juga kami telah memasukkan program-program strategik dengan hasrat program ini boleh membantu meningkatkan. Di sini saya senaraikan 3 program strategik, yaitu yang pertama adalah program Mutiara SPM, melibatkan semua pelajar tingkatan 5, daripada pelajar yang baik sehinggalah ke pelajar yang lemah. Dan untuk makluman, di SMP Bumbung kita ada 10 kelas pemeriksaan SPM dengan bilangan calon pada ketika itu 2019 ramai 312 orang. Seterusnya program yang kedua adalah program elit SPM dan juga program halus yang melibatkan pelajar yang berfokus. Bagi program elit SPM melibatkan pelajar yang agak baik, dan seterusnya bagi program halus adalah singkatan daripada harapan lulus bagi pelajar yang sederhana dan juga pelajar yang lemah. Dan program yang ketiga ialah kita juga mengoptimumkan kemudahan asrama dengan kita namakan program asrama pemangkin kecemerlangan sekolah. Dan pelajar-pelajar yang menjadi fokus ini akan dibawa berbincang bersama ibu bapa mereka untuk mereka ini ditempatkan di asrama khasnya 3 bulan yang terakhir sebelum peperiksaan SPM. Tuan-tuan dan puan, yang kedua, bagaimana mekab ini diorganize atau disusun aturkan, digerakkan ya. Yang pertama ialah kita buat jawatan kuasa, pembentukan jawatan kuasa mekab yang tentunya dipengerusikan oleh pengetua dengan kita dinasihatkan oleh Pegawai Pendidikan Daerah, SIP, dan jawatan kuasa seterusnya, sehinggalah kepada guru-guru yang mengajar mata pelajaran. Tuan-tuan dan puan, dalam program ini kita akan memastikan berlaku satu pembudayaan kerja agar kita dapat mencapai matlamat berkenaan. Apakah antara yang dilaksanakan dalam kita membudayakan kerja untuk memberikan impak yang lebih baik? Yang pertama ialah kita memastikan semua panitia mata pelajaran SPM dan khusus 3 mata pelajaran difokuskan tadi menyediakan modul dan menentukan pelajar mengikut kelompok berdasarkan ujian-ujian yang dijadikan sebagai TOV pelajar ini untuk dimasukkan ke dalam kelompok-kelompok atau kumpulan-kumpulan dan disesuaikan dengan program yang saya telah sebutkan di awal tadi. Seterusnya kita juga mempelawak dan melibatkan pihak luar khasnya PIBG, SAC Plus daripada Pegawai Pendidikan Daerah, dan juga guru-guru, sama ada guru berpengalaman ataupun guru pakar daripada pihak luar dari sekolah lain ataupun daripada sekolah-sekolah luar daerah. Dan kita berharap dengan penglibatan ini, dengan ada budaya kerjasama ini, kita akan dapat mencapai pencapaian yang lebih baik dalam SPM 2019 ketika itu. Pada masa yang sama, bagi memastikan
program ini berjalan dengan baik, kita sediakan pemantau dan pembimbing program ini secara berterusan dan disesuaikan dengan bidang dan kepakaran guru-guru yang telah kita pilih dan kita lantik. Perbincangan di dalam panitia secara berterusan dengan berlakunya PLC juga sentiasa dilaksanakan, dan akhirnya apabila itu berjalan, kita mendapatkan maklum balas melalui laporan-laporan program yang disediakan. Peringkat seterusnya, tuan-tuan puan, adalah bagaimana konsep leading berlaku di dalam program MEKAB ini. Yang pertama ialah kita memastikan penglibatan pihak pentadbiran sekolah yang diketuai oleh pengetua sendiri, penolong-penolong kanan, ketua-ketua bidang, ketua panitia, malah sehingga ke peringkat guru-guru serta anggota pelaksana di dalam sekolah itu terlibat dalam program ini. Kenapa dan apa sebabnya mereka ini perlu dilibatkan secara dalam pasukan? Ialah supaya sekolah kita mempunyai rasa kepunyaan program ini, kebersamaan program juga, dan akhirnya paling penting ialah berlaku permuafakatan, perpaduan dalam organisasi ini, dalam kita menggerakkan secara bersapadu dan sehati sejiwa untuk kita mencapai matlamat sekolah kita, agar kita boleh menganjakkan sekolah kita ke arah pencapaian yang lebih baik. Dan akhirnya yang menjadi fokus dan objek kepada program ini ialah penglibatan secara menyeluruh pelajar-pelajar tingkatan 5 tahun 2019 ketika itu. Jadi kita gembling sepenuhnya tenaga guru, tenaga pelajar, agar kesan yang optimal kita hasilkan daripada program MEKAB ini. Peringkat yang keempat dalam memastikan program MEKAB ini memberikan kesan yang baik adalah bagaimana kita kontrol, bagaimana kita kawal program ini sehingga memberikan kesan yang baik kepada keputusan atau pencapaian SPM sekolah. Dalam aspek kawalan tadi, 3 aspek kawalan dan seliaan yang kita titik beratkan adalah yang pertama, kita menyelia dan mengawal kehadiran guru. Kehadiran guru di dalam setiap program adalah dicatatkan, direkodkan, dan seterusnya dibuat analisa serta dilaporkan. Yang kedua ialah kita juga memastikan kehadiran pelajar dalam setiap program. 3 program utama yang saya telah sebutkan tadi, program Mutiara, program Elit, dan juga asrama sebagai pemangkin kecemerlangan SMK Bumbung, maka kehadiran pelajar memang dititik beratkan. Analisa juga dibuat, pelaporan dibuat, dan tindakan susulan juga dibuat untuk menambah baik. Dan perkara ketiga yang kita selia dan kita kawal adalah penyediaan modul yang bersasar atau berfokus. Jadi setiap kumpulan pelajar yang telah ditetapkan seperti yang saya telah sebutkan dalam setiap program tadi, kita pastikan mereka ada modul, dan guru-guru yang mengajar juga akan menggunakan modul ini secara berkesan dan optimal. Perjalanan program sentiasa direkodkan dan didokumenkan. Gambar-gambar diambil untuk tujuan rekod dan sebagai bukti perkembangan program. Dan pemantauan seperti yang saya telah sebutkan dilakukan dari semasa ke semasa oleh semua peringkat pengurusan yang diketuai oleh pengetua sendiri. Tuan-tuan dan puan, akhirnya apabila kita melaksanakan suatu program, kita melihat apakah outcome ataupun impact kepada program ini. Tidak lain dan tidak bukan, sudah tentulah kita mahu kita akan mencapai KPI SPM 2019, khasnya 1, peningkatan grade purata SPM sekolah. Yang kedua, pencapaian lebih baik bagi 3 mata pelajaran teras yang saya sebutkan tadi, yaitu bahasa Inggris, matematik, dan juga sains. Seterusnya, daripada program yang telah dilaksanakan dan daripada analisa yang kita telah buat itu, kita dapati terdapat 2 mata pelajaran teras. Daripada 3, 2 mata pelajaran teras telah meningkat, yaitu bahasa Inggris
dan Sains telah meningkat dalam peringkatan percobaan SPM 2019 berbanding peringkatan pertengahan tahun 2019. Yang kedua, Bahasa Inggris telah menunjukkan peningkatan sebanyak 0,04 dan Sains meningkat sebanyak 0,33 dalam pemeriksaan tersebut. Peningkatan juga berlaku dalam pencapaian pemeriksaan percobaan 2019 berbanding 2018. Kita bandingkan percobaan dengan percobaan 2018 dengan percobaan 2019, maka 2019 adalah lebih baik hasil daripada keberkesanan program, yaitu meningkat sebanyak 0,39. Berikut adalah jadwal data pemeriksaan pertengahan tahun sebagai ujian pra dan data pemeriksaan percobaan 2019 sebagai ujian pos, di mana peningkatan tadi telah saya sebutkan. Inilah data yang saya telah masukkan dalam pembentangan itu. Tuan-tuan dan puan, akhirnya dalam impak ini juga saya ingin membawa kepada keberkesanan program ini dalam pemeriksaan SPM 2019. Pemeriksaan SPM sebenar, kami telah menunjukkan peningkatan grade purata daripada 6,62 dalam SPM 2018 meningkat kepada 6,48 dalam SPM 2019. Dan sebagai makluman, pencapaian 6,48 grade purata SPM tersebut merupakan rekod tertinggi dan menjadi sejarah sekolah SMK Bumbum ini buat pertama kalinya mencatatkan inilah semenjak sekolah ini dibuka mengambil SPM, maka inilah yang tertinggi bagi sekolah ini. Alhamdulillah. Dalam pencapaian mata pelajaran pula, 3 mata pelajaran teras yang saya telah sebutkan tadi, 2 telah meningkat, yaitu kalau kita lihat di sini, Bahasa Inggris pada tahun 2018 kita mencatat 8,34, tetapi 2019 kita meningkat 8,32, yaitu 0,02. Dalam mata pelajaran matematik, kita juga telah menunjukkan peningkatan. Artinya matematik dan bahasa Inggris telah meningkat, di mana matematik pada tahun 2018 mencapai 7,70 dan alhamdulillah pada tahun 2019 kita melonjak pencapaian agak baik kepada 7,13. Dan agak duka cita sedikit apabila Sains tidak menunjukkan peningkatan, dia menurun daripada 6,95 kepada 7,38. Bagaimanapun keseluruhan daripada 3 mata pelajaran 2 telah menunjukkan peningkatan. Jadi tuan-tuan puan, dengan keadaan yang demikian, kami beranggapan alhamdulillah keseluruhan program ini telah memberikan impak yang sangat positif. Dan untuk tindakan susulan, kami akan berusaha, yang pertama, program yang membawa kebaikan dan memberikan impak yang baik, kami akan teruskan dan akan tambah baiki lagi. Dan yang kedua, program yang kurang berhasil akan ditambah baik dengan penyelarasan kepada semua peringkat rancangan dan juga tindakan-tindakan yang kami lakukan itu agar dia akan memberikan kesan yang lebih baik untuk tahun ini dan tahun hadapan. Jadi akhirnya dengan program yang begini kami harap insyaAllah kami akan dapat mencapai hasrat dan visi kami untuk menjulang anak bangsa. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.